Taman Hulu Langat Jaya, Selangor Darul Ehsan. Di sini, kediaman Dr. Hanafi Abdullah, ayah kepada dua cahaya mata, menghabiskan masanya setelah bersara. Berikutan dia seorang yang aktif ketika bertugas, Dr. Hanafi tidak mahu mensia-siakan waktu sekadar berehat di rumah. Sebaliknya, banyak melakukan aktiviti kesukarelawan dan kebajikan. Seorang yang peramah dan disenangi rakan-rakan, Dr. Hanafi dilantik sebagai pengerusi Communication for Behavioural Impact atau KOMBI di kawasan kejiranannya Taman Hulu Langat Jaya. Ia adalah aktiviti ke arah perubahan tingkah laku diperkenalkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai satu daripada strategi mendidik masyarakat cara menghapuskan nyamuk Aedes supaya tidak ada demam denggi. Seperti mana yang kita tahulah kan dulu daripada malaria dan lepas tu denggi dan lepas tu dia ada jugalah berbagai-bagai penyakit yang ada. Seperti baru-baru ni COVID and then kalau katalah ada apa-apa lagi yang berkenaan dengan penyakit yang berjangkit ni, kitalah jadi perantaraan antara Jabatan Kesihatan dengan penduduk-penduduk di sekitar kita. Bagi Dr. Hanafi, dalam melunaskan kerja kesukarelawan bukanlah pada wang ringgit, tapi hadir dalam pelbagai cara. Saban minggu, lokasi dikenali sebagai Mermaid Cafe di belakang kediamannya menjadi saksi pertemuan Dr. Hanafi dan rakan-rakannya. Mereka berbincang demi kebaikan kejiranan dan masyarakat sekeliling. Roslan Mat Musa, setiausaha KOMBI Hulu Langat, menyenangi kepribadian Dr. Hanafi yang sering berkongsi idea demi kesejahteraan penduduk di kawasannya. Dia memang begitu mudah untuk didekati dan dia juga seorang yang berpendidikan dan dia tak lokek ilmu. Jadi kami di sini bertukar-tukar ilmu dengan beliau, dengan Dr. Hanafi. Jadi di situ dia memang seorang yang senang untuk bekerjasama. Jadi dia pun rajin menganjurkan program-program ke masyarakat di tempat dia, terutama sekali untuk kes-kes denggi, dan tempat dia pun pernah ada wabak denggi. Jadi kita pun sama-sama mendidik ataupun menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes di Taman Hulu Langat Jaya. Kehadiran COVID-19 sememangnya membimbangkan masyarakat. Namun, aktiviti terutama membabitkan kesejahteraan ramai perlu diteruskan. Dr. Hanafi mengalu-alukan AJK dan Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia ke rumahnya bagi membincangkan pelbagai aktiviti, antaranya fogging atau penghabusan mengikut SOP yang ditetapkan. Seperti Roslan, Lee Kay Chong, 66 tahun, aktif dalam aktiviti KOMBI. Sebagai AJK, dia dipertanggungjawabkan dengan khidmat fogging. Kalau Dr. Hanafi, kalau dia nak minta mau tolong, kita datanglah. Bukan sini saya Dr. Hanafi. Lain tempat ada minta kita kombi, member pergi tolong cari dan musnah atau lawas siding, kita akan pergi tempat itu tolong. Because kita mahu hapuskan denggi. Cari dan musnah, itu denggi breeding ground lah. Itu kita punya kerja lah. Menurut Lee, nyamuk Aedes hanya bertelur di dalam air bersih dan tidak menyukai air kotor seperti air longkang atau parit. Justru satu daripada cara menghapuskan telur nyamuk dengan menggunakan Vertobax dan airbag yang dibekalkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi kawasan atau tanah persendirian, kegunaan fogging jarak jauh sedikit sebanyak dapat membantu membinasakan sarang telur nyamuk Aedes. Sama ada bersendirian mahupun ditemani AJK, Lee menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi.
Lazimnya, aktiviti yang dilakukan Dr. Hanafi dan rakan AJK-nya tanpa mengenakan sebarang bayaran dan ia dianggap sebagai khidmat masyarakat. Search and Destroy antara aktiviti yang dilakukan bersama dalam kumpulan yang ramai. Berikutan keadaan COVID-19, pembabitan sukarelawan dikurangkan dan mengikut jadual yang ditetapkan. Bagi Search and Destroy, petugas kombi dan wakil dari Kementerian Kesihatan meminta izin tuan rumah bagi membuat tinjauan di sekitar kediaman. Jika terjumpa telur nyamuk atau larva, ia akan dimusnahkan dengan segera. Yang ni adalah spot yang biasa kami temui pemeriksaan jentik-jentik nyamuk Aedes. Jadi ini yang dipraktikkan untuk aktiviti 10 minit seminggu. Jadi benda-benda macam ni yang kita akan perhatikan apabila aktiviti 10 minit tu kita akan buang air dia kemudian bersihkan. Jika tidak perlu kita buanglah. Tapi jika perlu kalau boleh kita simpan di tempat yang berteduh. Usai pemeriksaan, pemilik rumah berterima kasih atas khidmat nasihat dan pemeriksaan daripada Dr. Hanafi dan rakan-rakan. Dr. Hanafi turut mempelawa tuan rumah menjadi ahli kombi dan menyertai kerja-kerja kesukarelawan untuk kebaikan bersama. Berasal dari Seremban, Negeri Sembilan, Dr. Hanafi Abdullah, pengerusi kombi Taman Hulu Langat Jaya dan seorang aktivis sukarelawan yang disenangi. Dibesarkan oleh emaknya, seorang ibu tunggal, dia mempunyai seorang kakak yang kini menetap di United Kingdom. Membesar dalam keadaan serba kekurangan, justru dia bertekad untuk berjaya dalam episod kehidupannya dan membantu individu yang serba kekurangan mengecapi kehidupan lebih sempurna. Memang saya daripada kecil lagi saya suka kalau bolehnya masa kita dah kira ada lebih daripada yang cukup ni, harus kita memikir pada orang lain yang lebih susah daripada kita. Saya rasa itu satu ciri yang saya semua jadilah. Saya rasa saya suka kalau apa yang saya dapat ni, kalau boleh saya nak menyumbang pada orang-orang yang lebih susah daripada kita lah. Mungkin yang kurang bernasib baik. Jadi banyak yang saya dapat kira peluang untuk membantu orang-orang yang seperti anak-anak yatim, rumah orang-orang tua, rumah orang cacat, orang istimewa lah kan. Saya rasa banyak yang kita bantu. Datuk Ravi Shankar, sahabat baik Dr. Hanafi, adalah pengerusi Kombi Hulu Langat, juga mengetuai gabungan persatuan-persatuan penduduk di zon mereka. Persahabatan mereka bermula tatkala melakukan aktiviti khidmat masyarakat di kawasan sekitar. Dan sejak itu, silaturahim kedua rakan ini makin kukuh. Hampir setiap minggu, Datuk Ravi bertandang ke rumah Dr. Hanafi. Selain membincangkan aktiviti kerja kebajikan dan kesukarelawan, Datuk Ravi gemar makan masakan air tangan Dr. Hanafi yang menyelerakan. Datuk Ravi menyifatkan Dr. Hanafi seorang insan yang peramah dan aktif dengan kerja amal kebajikan. Saya sangat gembira dan Dr. Hanafi sangat aktif. Memang sokong semua inisiatif yang kita mulakan and penduduk sini semua memang hormat dia. Kawasan ini bersih. Itu banyakkan kerana aktiviti Dr. Hanafi. Selalu melibatkan penduduk sini untuk jadi sukarelawan. Tapi kalau boleh, saya mempelawa lebih ramai orang join kombi untuk
menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan make sure that tak ada kes denggi. Kita juga jadi frontliner untuk Kementerian Kesihatan untuk COVID. Ikhlas, memang ikhlas dan satisfied lah. And then also, I dapat berkawan dengan orang macam Dr. Hanafi, Cik Roslan, Kesili. Kalau I bawa tim I semua, tengok semua berbilang bangsa. Itu yang matlamat saya. Tim kita sini semua mixed race. Biasanya banyak tempat hanya orang Melayu saja terlibat. Sedih. So, I memang fokus untuk bawa orang selain daripada orang Melayu, supaya orang India dengan Cina juga terlibat dalam kerja-kerja amal ni. Memang sepatutnya itu yang kita satu negara kan. Semua rakyat kena terlibat bila buat sesuatu perkara baik ke apa kan. Rohani Abdul Kadir, Suri Hati Dr. Hanafi. Usia bahtera perkahwinan mereka lebih 37 tahun dan dikurniakan 2 putera yang masing-masing bertugas sebagai pakar perubatan. Rohani ibarat tulang belakang dan sentiasa memberi sokongan kepada Dr. Hanafi. Dapur ini menjadi saksi bukan sahaja cinta antara mereka berdua, juga kecintaan mereka dalam memasak dan memberi makan kepada rakan-rakan dan juga tetamu jemputannya yang terdiri daripada anak yatim miskin, warga emas, juga OKU. Dia suka kalau bahagian potong-potong, kakak yang kena buat dulu. Siap semua potong semua, baru dia masuk dapur, dia buat sendiri. Kalau dia masak, dia tak boleh kacau lah dia. Tapi masa sebelum nak masak tu, dia suruh potong ini, siap ready semua, baru dia buat kerja dia. Saya rasa saya memang bertuah lah. Kerana isteri saya memang seorang yang selalu menyokong apa yang saya buat. Kalau kerja-kerja amal, dia suka. Dia pun tak tengok penat lelah ke apa ke. Dia memang akan kira sama dengan saya lah. Dengan segala usaha saya nak membantu. Kalau dia tengoklah, kalau kata ada apa-apa kerja amal, dia sendiri akan kita sama-sama, kita masak, kita pergi hantar. Dia memang tak rasa, sikit pun dia memang dia tak rasa penat. Bagi Dr. Hanafi, rezeki perlu dikongsi bersama tanpa mengira agama dan bangsa. Setiap bulan, 2 atau 3 kali, Dr. Hanafi menjamu tetamu jemputannya untuk merasai masakannya, juga menyampaikan pelbagai sumbangan barangan makanan dan keperluan harian. Tan Chong, sukarelawan yang sering bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, menguruskan individu kurang upaya, juga warga emas di kawasan kejiranan Hulu Langat. Sudah lama mengenali Dr. Hanafi, dia sering membawa tetamu Dr. Hanafi untuk hidangan, sama ada makan tengah hari atau jamuan minum petang. Kerana dia sejak dari beberapa tahun ni, saya pun tengok dia sangat aktif dalam bidang macam-macam lah. Sangat good man lah. Terima kasih Dr. Hanafi bagi tahu saya jemput yang saudara ni warga emas dan OKU dan saudara tak kira bangsa-bangsa datang makan sama-sama. Dr. Hanafi juga kerap menerima dana dan sumbangan dari rakan-rakan mereka. Dan dengan sumbangan itulah Dr. Hanafi menyampaikan kepada mereka yang serba kekurangan dan memerlukan. Bagi dirinya, setiap kebaikan yang dilakukan kerana ingin mendapat keredaan Yang Maha Esa, bukan sanjungan manusia. You enjoy your success, good health and be happy. Thank you so much. Thank you so much. Hulurkan tangan, ringankan beban. Dr. Hanafi sentiasa mencari individu yang memerlukan bantuan, terutama kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19.
Banyak keluarga termasuk warga asing kehilangan pekerjaan dan tidak mampu untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Justru sumbangan keperluan makanan yang diberikan dapat membantu mereka yang memerlukan. Ini daripada Kombi Taman Mula Jaya. Kita ni minta kalau boleh hantarlah ke orang-orang yang memerlukan. Okey. Ya, terima kasih. Saya berasa terharu dan terima kasih kepada doktor daripada Kombi Taman Hulu Langat Jaya, dan saya akan sampaikan kepada mereka-mereka yang memerlukan barang makanan yang terjejas daripada COVID-19 ni. Ramai yang terjejas, hari tu kita dah bagi, yang ni dia bagi sekeliling ni, mana alhamdulillah dan terima kasih. Semoga Allah permudahkan urusan doktor, suami, isteri, anak, beranak dan keluarga. Terima kasih banyak. Ibrahim Ismail, pesara daripada Kementerian Pertahanan, adalah pengerusi KRT Taman Tamim Jaya di Subang Jaya. Dia sering bekerjasama dengan Dr. Hanafi dan lazimnya menjadi orang tengah atau perantara antara penderma dan penerima. Jadi bermakna kita membantu mereka ni, kita tak kira walaupun dia warga asing ataupun warga tempatan. Sebab penyakit dia tak kenal siapa kita. Jadi itu sebabnya hari itu kita vaksin dia, periksakan kesihatan dia. Memang ada orang tak setuju sebab kita bantu dia. Tetapi pada kami, kalau kami tak bantu dia, penyakit yang dibawa tu akan merebak dalam komuniti. Jadi makna rosak komuniti. Jadi kita buat aktiviti ini untuk warga asing. Kita juga hari itu kita bagi dia barang makanan dengan kerjasama wakil rakyat. Setelah bersara sejak 2018, Ibrahim aktif dengan kerja-kerja kebajikan. Sering bekerjasama dengan Dr. Hanafi, dia memegang erat pesanan arwah ibunya yang turut disampaikan kepada rakan-rakan berkenaan prinsip rezeki dikongsi-kongsikan. Mak saya cakap, apa yang kita dapat ni, kita makan. Yang kita punya, orang punya yang kita dapat, kita jangan ambil hak orang. Kalau kita nak selamat dunia akhirat. Sebab kita ni, di akhirat, alam kita lagi panjang daripada dunia ni. Itu pasal saya 10 ni, saya akan bagi orang 10. Saya tak akan ambil orang 1 pun. Sebab saya tak nak besok di akhirat, kita kena tuntut. Jadi kalau kita nak jadi NGO ni, nak jadi pemimpin NGO ni, pertama kita kena ada masa. Dan kedua, kita kena mesra alam dengan orang. Dengan siapa-siapa pun. Kita jangan kira dia bangsa India ke, Cina ke, Melayu ke, Kadazan ke. Dia susah, kita tolong dia. Nanti besok kita susah pula, mana tahu kita naik kereta, kita rosakkan tepi jalan, dia akan tolong kita. Biarpun hujan ribut atau panas terik, niat dan matlamat menjadi satu daripada sebab kedua sahabat ini berdiri teguh membantu mereka yang memerlukan. Usai menyampaikan sumbangan pribadinya kepada 10 keluarga di bawah pemantauan Ibrahim, Dr. Hanafi dan isteri bergegas ke dapur. Satu lagi tugas mereka iaitu menyampaikan karipap resepi istimewa isterinya Rohani ke Rumah Pertubuhan Kebajikan Cresta, tidak jauh daripada kediamannya. Rumah kebajikan tersebut dihuni anak-anak yatim lelaki dari umur 3 tahun hingga 17 tahun. Sungguh pun mentari telah melabuhkan tirai malam, Dr. Hanafi tetap meneruskan kerja-kerja kebajikan bersama isterinya. Dia telah menjalankan kerja kebajikan sebelum berumah tangga lagi. Dr. Hanafi sering memberi makanan sebagai tanda sokongan dan memberi motivasi kepada anak-anak di rumah kebajikan ini. Beberapa kanak-kanak yang menetap di sini membesar di depan mata Dr. Hanafi dan mereka bagaikan anak-anaknya sendiri. Bagi dirinya, segala nikmat dunia telah dirasai
Justru dalam meniti usia yang semakin meningkat, dia ingin menambah amalan bekalan akhiratnya. We need to really feel for people, in the sense yang kita ni kalau kita tengok orang yang susah, kita tengok orang yang keperluan, kena dorongan itu mesti datang daripada sendiri. Macam mana kita dapat membantu. Sebenarnya kalau you ada peluang tu, kira Allah dah bagi kita satu peluang untuk membantu. Kita harus rasa bangga yang dapat peluang. Kita kena terima kasih pada Allah juga kenapa kita diberi peluang untuk membantu orang. Jadi jangan rasa kita membantu. Allah yang bagi kita peluang tu untuk membantu orang. Jadi kita bertuahlah untuk dapat membantu orang yang lebih susah dari kita. Dia perangai dia, kalau ada orang baik dengan dia, 10 kali baik dia akan buat dengan kawan-kawan dia. Dia memang suka macam tu dia. Walaupun dia penat, dia akan buat juga. Dia apa-apa hal, dia akan cerita dengan kakak. Kakak kata, okeylah dia, ikut saja. Dia macam tu, dia cakap nak pergi buat derma ini. Kakak cakap, okey, kalau ada duit kita buat, kalau tak ada duit kita slow dulu. Macam tu. Kekuatan dan semangat daripada isteri tersayang menjadi pembakar semangat buat insan bernama Hanafi Abdullah untuk membantu insan yang memerlukan. Pernah melalui fasa kesusahan suatu masa dulu, ia menjadi pemangkin untuk terus berkongsi rezeki dan menyantuni mereka yang serba kekurangan. Bagi Dr. Hanafi, dalam menjalankan kerja kebajikan perlu hati yang ikhlas dan paling penting mendapat keredaan ilahi.